Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita sama balik kitab kita ni Sahih Bukhari terjemahan terlaksana oleh Maulana Asri. Kita lah ni nak masuk bab yang ke-9. Babu halawatul iman. Babu halawatul iman. Bab ke-9 kemanisan iman. Kemanisan iman. Tujuan diadakan bab ke-9 ada perkaitannya, ada kaitannya dengan bab sebelum dan selepas bab ni. Tujuan Imam Bukhari mengadakan bab ini ialah untuk menyatakan kemanisan iman itu adalah satu kesan. Kesan yang terhasil daripada kecintaan seseorang kepada Rasulullah SAW. Dia cinta Rasul, tiba-tiba marilah manis yang iman. Demikianlah pendapat Al-Qastalani dalam Irsyad Sargi. Gitulah. Menurut Syekhul Hind Maulana Mahmudul Hasan. Syekhul Hind Maulana Mahmudul Hasan. Terguna Zidane ni Maulana ni. Jadi Syekhul Hind Maulana Mahmudul Hasan, tujuan Bukhari mengadakan bab ini ialah untuk menolak fahaman golongan Murji'ah. Golongan Murji'ah liberal lah kita kata, yang mengatakan iman tidak memerlukan ketaatan. Iman tu stokor gitu tak. Dia tak berkurang bertambah lah. Tak perlu taat lah. Maksiat juga tidak menjejaskan iman. Tidak mengurangkan iman lah bagi mereka dah. Hadis-hadis yang dikemukakan beliau dalam di bawah bab ini dan bab seterusnya jelas menunjukkan iman memang memerlukan ketaatan. Nak suruh segar macam kena air, kena ada baju dah. Memerlukan ketaatan dan amalan-amalan kebajikan. Iman juga terjejas, malah terancam oleh kemaksiatan dan amalan-amalan yang keji. Itu kata-kata Syekhul Hind. Syekh India lah, benua India. Setengah ulama berpendapat maksud Imam Bukhari mengadakan bab ini ialah untuk menyatakan iman itu boleh bertambah dan boleh berkurang. Seperti mana boleh bertambah dan berkurangnya kemanisan pada sesuatu makanan ataupun buah dan sebagainya. Jadi serupa nak makan ni. Makan ni kalau lebih gula ke apa manis. Kalau kurang tawar dah. Lebih garam masing gitulah. Buah pun sedap, manis ataupun ada setengah tu pahit dah. Masa yang macam-macam dah. Antara perkara yang boleh menimbulkan kemanisan dalam iman seseorang ialah apabila ada padanya beberapa ciri yang disebutkan sendiri oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang ke-16 di bawah bab ini lah. Ciri-ciri ada, ciri-ciri ni ada barulah manis iman lah. Jadi mana hadis ke-16 bawah bab ini? Al-Aini dalam Umdatul Qari biasanya. Al-Aini berpendapat kesesuaian di antara bab ini dengan bab sebelumnya terletak pada bab sebelum inilah. Yang menyatakan kesempurnaan iman seseorang tidak akan terhasil selagi mana ia tidak menyintai Rasulullah SAW. Kena cinta dulu dah. Lepas tu barulah start cinta tu, kalau kena cara baru jadi manis. Dah. Dia start nak cinta dulu dah. Melebihi ayahnya, melebihi anaknya, melebihi manusia sekalanya, kena cinta Nabi dulu. Bab ini pula menyatakan kemanisan iman hanyalah dirasai oleh 3 macam orang sahaja. Salah satunya ialah orang yang menyintai Allah dan Rasulnya lebih melebihi sekalian yang lain. Tentu sekali termasuk dalam kata sekalian yang lain itu termasuklah ayahnya, termasuk anaknya dan termasuk dirinya sendiri pun tak kena cintakan Nabi lebih lagi dah. Dan kalau sudah berlalu sebegitu, berarti imannya telah sempurna. Kerana itulah dia mendapatkan kemanisan iman. Kemanisan iman. Jadi dia sempurna jadi bau manis. Bau rasa sedap, lazat iman dia. Di sini menyebutkan 3 perkara sebagai tanda kesempurnaan iman seseorang. Hadis sebelum ini pula hanyalah menyebutkan satu daripada 3 perkara yang tersebut dalam hadis ini. Satu sahaja daripada 3 dah. Kalau hadis sebelum ni dah. Hadis sebelum ini hanya menyatakan Rasulullah SAW sahaja yang perlu dicintai melebihi sekalian lain. Setakat tu saja. Ini satu perkara. Hadis ini menyatakan dengan lebih jelas lagi bahawa Allah tetap tidak boleh ditinggalkan selain Rasulullah SAW. Mencinta Allah Rasul baru ada dalam hadis ke-16 ni lah. Bab ke-9 ni. Allah SWT juga perlulah dicintai melebihi sekalian yang lain juga. Seperti cinta pada Nabi lah. Lihat Al-Abwab wat-Tarajim jilid 1 muka 345. Ni apa Maulana Zakaria Ilyas ni. Pengarah kita Al-Abwab wat-Tarajim ni. Fathul Bari jilid 1 muka 60, Umdatul Qari jilid 1 muka 146, Kashful Bari jilid 2 muka 25, Nasrul Bari jilid 1 muka surat 232 hingga 233, Tuhfatul Qari jilid 1 muka 217. Habislah. Jadi itu baru kata penghuraian bagi bab.
Okey, kita baca hadis dia. Haddatsna Muhammad bin Muslah. Muslah. Qala hadatsana Abdul Wahhab As-Saqafi qala hadatsna Ayyub an Abi Qilabah an Anas bin Malik radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa ay yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa ay yakraha ay ya'uda fil kufri kama yakrahu ay yuqdhafa fin nar. Lihat atraf hadis yang sama pada hadis yang ke-16, yang sama dengan hadis ke-16 ini pada hadis yang ke-21, 1041, 1941. Hadis sama dah. Okey. Muhammad bin Al-Musanna dah. Meriwayatkan pada kami katanya Abdul Wahhab As-Saqafi. Meriwayatkan kepada kami katanya Ayyub. Meriwayatkan kepada kami daripada Abi Qilabah, daripada Anas bin Malik radhiyallahu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda bersabda, 3 perkara jika ada pada seseorang tentu ia akan merasai kemanisan iman. Pertama, orang yang menyintai Allah dan Rasulnya melebihi kecintaannya kepada selain keduanya. Kedua, orang yang menyintai seseorang semata-mata kerana Allah. Kerana Allah. Dan ketiga, orang yang tidak suka kembali kepada kekafiran sebagaimana ia tidak suka dilemparkan ke dalam api. Setakat itulah. Dia hadis tu. Okey, selepas tu baru kita baca perawi dia. Siapa dia? Muhammad bin Al-Musanna ni. Meriwayat kepada kami katanya Abdul Wahhab As-Saqafi. Muhammad bin Musanna siapa dia? Berkata Muhammad bin Al-Musanna, beliau ialah Muhammad bin Al-Musanna bin Ubad bin Qais bin Dinar Al-Nazi Al-Basri. Kunyahnya ialah Abu Musa dah. Dan beliau juga terkenal dengan gelaran Az-Zamin. Muhammad bin Al-Musanna mendengar dan menerima hadis daripada Sufyan bin Uyainah, Waqi' bin Al-Jarrah, Ismail bin Ulayyah, Yahya bin Sa'id Al-Qattan dan lain-lain. Abu Zur'ah, Abu Hatim, Muhammad bin Yahya Az-Zuhli, Al-Mahamidi dan lain-lain pula adalah orang-orang yang meriwayatkan hadis daripada beliau. Tadi Abu Zur'ah gapo ni hak ketiga ni. Sebaris dengan Imam Bukhari lah. Jadi dia atas. Tabaqah atas daripada Imam Bukhari lagi lah. Imam Abu Zur'ah, Abu Hatim gapo dah. Jadi dia ni Muhammad Al-Musanna ni. Okay, Khatib Al-Baghdadi berkata Muhammad bin Al-Musanna adalah perawi yang siqah dan teguh. Sekalian imam berhujah dengan hadisnya. Beliau pergi ke Baghdad dan menyampaikan hadis di sana. Di Iraq lah, Baghdad lah. Kemudian pulang ke Basrah. Iraq juga lah. Di Basrah lah beliau menghembuskan nafas terakhirnya pada tahun 252 Hijrah. Muhammad bin Al-Musanna dan muhaddis Muhammad bin Bashar yang terkenal dengan gelaran Bundar. Itu lahir pada tahun yang sama. Muhammad bin Bashar dan Muhammad bin Sinan ni nama sama lah. Pok lah ni. Tahun sama iaitu pada tahun 167 Hijrah pula dah. Pada tahun yang sama juga mereka berdua meninggal dunia. Jadi benda pelik dia. Iaitu pada tahun 252 Hijrah. Hadis-hadisnya terdapat dalam Kutubus Sittah. Kita hadis ni, kita hadis tu ada belakang dah. Lihat Umdatul Qari jilid 1 muka surat 146, Kashful Bari jilid 2 muka surat 25 hingga 26, Taqribut Tahzib muka surat 55, Al-A'lam jilid 7 muka surat 18. Seterusnya perawi yang kedua ni Muhammad bin Muslim meriwayatkan kepada kami katanya Abdul Wahhab As-Saqafi ni. Siapa dia Abdul Wahhab As-Saqafi? Berdata Abdul Wahhab As-Saqafi Al-Basri. Beliau ialah Abdul Wahhab bin Abdul Majid bin As-Salt bin Abi Ubaid bin Al-Hakam bin As-Saqafi Al-Basri. Kunyahnya ialah Abu Muhammad. Beliau menerima dan meriwayatkan hadis daripada Yahya Al-Ansari, Ayyub As-Sakhtiyani. Dan ramai lagi hadis yang lain lah mereka atas lagi lah. Orang seperti Imam Syafi'i, Ahmad Ibn Ma'in bin Al-Madini dan lain meriwayatkan hadis daripadanya. Ia teguh pada Imam Syafi'i lagi dah. Itu Abdul Wahhab As-Saqafi Al-Basri. Abdul Wahhab bin Abdul Majid adalah seorang perawi yang siqah. Bagaimanapun ingatannya terjejas. Dan jika dia tidak stabil 3-4 tahun sebelum meninggal dunia. Jadi kalau hadis ambil masa tu punah jalan lah dah. Jadi ragu-ragu lah betul ke tak. Abdul Wahhab bin Abdul Majid perawi siqah tapi
Dan 3-4 tahun sebelum meninggal tu, masalah dia nyanyuk ke gapo dah. Riwayat-riwayat ini terdapat dalam kutub sittah lain. Beliau dilahirkan pada tahun 108 Hijrah dan meninggal dunia pada tahun 194 Hijrah. Oh, tua benar. Lihat Umtul Qari jilid 1 muka 146, At-Tawdih jilid 2 muka 525 hingga 526. Kashful Bari jilid 2 muka 126, Taqribut Tahzib muka 368, Al-A'lam jilid 7 muka 18. Habis dia datang Abdul Wahab As-Saqafi Al-Basri. Lepas tu mereka kepada kami katanya Ayub As-Sakhtiyani kata tak? Ayub tak apalah. Siapa dia Ayub Dia datang Ayub As-Sakhtiyani. Beliau ialah Ayub bin Abi At-Tamimah As-Sakhtiyani Al-Basri. Nama sebenar Abu Tamimah ialah Kaisan. Nama sebenarnya Kaisan. Ayub As-Sakhtiyani hanya sempat melihat Anas bin Malik saja, sahabat dia. Beliau tidak sempat menerima dan meriwayatkan hadis daripada Anas bin Malik. Ali bin Al-Bini berkata Ayub mempunyai kira-kira 800 hadis. Banyak juga hadis dia. Ayub meriwayatkan hadis daripada Umar bin Salama Al-Jarmi, Abu Usman An-Nahdi, Hasan Al-Basri, Muhammad bin Sirin, Abu Kilabah dan lain-lain. Mereka merupakan guru-guru beliau lah. Jadi Abu ni guru pada Ayub As-Sakhtiyani. Orang-orang yang meriwayatkan hadis daripadanya pula terdiri pada tokoh-tokoh seperti Muhammad bin Sirin, Ammar bin Dinar, Qatadah Al-Amas, Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah, Hamad bin Salamah bin Dinar, Hamad bin Zaid bin Ibrahim dan Imam Abu Hanifah dan lain-lain. Ini orang yang ambil hadis daripada Ayub As-Sakhtiyani lah. Para ulama rijal menyebutkan Ayub sebagai perawi thiqah, teguh dan hujah. Beliau juga terbilang sebagai salah seorang hafiz hadis, penghulu para fuqaha dan ahli ibadah yang zahid di zamannya. Zuhud kuatlah dah. Hadis-hadisnya terdapat dalam kutubus sittah dan lain-lain. Ayub bin As-Sakhtiyani lahir pada tahun 96 Hijrah dan meninggal dunia pada tahun 131 Hijrah ketika berumur 93 tahun. Lihat Umtul Qari jilid 1 muka 1 hingga 107, At-Tawdih jilid 2 muka 524 hingga 525, Taqribut Tahzib muka 117, Al-A'lam jilid 7 jilid 2 muka 138, Kashful Bari jilid 2 muka 26 Ayub meriwayatkan pada kami daripada Abi Kilabah, daripada Anas bin Malik daripada Nabi SAW. Siapa dia Abi Kilabah pula? Berdata Abi Kilabah. Abu Kilabah adalah kunyah. Nama sebenarnya ialah Abdullah bin Zaid bin Amr bin Na'il bin Abi bin Malik Al-Jarmi Al-Basri. Beliau menerima hadis daripada Thabit bin Qais bin Ad-Dhahak Al-Ansari, Anas bin Malik Al-Ansari dan lain-lain sahabat. Banyaklah terima daripada sahabat. Tabi'in, kira tabi'in besar. Antara yang orang yang meriwayatkan hadis daripadanya ialah Ayub As-Sakhtiyani, Qatadah, Yahya bin Abi Katsir. Para ulama bersepakat tentang siqahnya. Hafiz Ibn Hajar berkata, siqah fadil, banyak melakukan irsal. Al-Ijli pula berkata, padanya ada sedikit kecenderungan pada fahaman Nasibi dah. Menetek telajak lebih lawan Al-Bait ataupun keluarga Nabi ni, pokok Syiah ni kali ya jadi over juga Nasibi. Abu Kilabah meninggal dunia di Syam pada tahun 104 Hijrah setelah lari daripada jawatan hakim. Orang sungguh jawatan pergi lagi dah. Bukan timur nak lagi dah. Lihat Umtul Qari jilid 1 muka 147, Al-Tawdih jilid 2 muka 524, Kashful Bari jilid 2 muka 26 hingga 7, Taqribut Tahzib muka 134, Al-A'lam jilid 4 muka 88. Okey, lepas tu daripada Abu Kilabah, daripada Anas bin Malik radhiyallahu daripada Nabi SAW, baginda bersabda 3 perkara jika ada pada seorang tentu ia akan merasai kemanisan iman. Ini syarah ni. Suatu perumpamaan yang sangat menarik. Nabi guna perumpamaan yang menarik. Sabda Nabi SAW ini merupakan talmih isyarat secara halus kepada perihal deria rasa orang sihat atau orang yang mengidap penyakit kuning dan seumpamanya. Kepada orang yang mengidap penyakit kuning, segala-galanya dirasakan pahit. Madu yang manis sekalipun dirasanya pahit. Orang yang betul-betul sihat pula merasakan suatu tempat seperti rasa sebelumnya. Masin dirasainya masin. Kelak dirasainya kelak. Pahit dirasainya pahit. Manis dirasainya manis. Begitulah seterusnya. Semakin sihat seorang itu, semakin tepatlah pula deria rasanya. Sebaliknya, apabila kesihatan seseorang merosot, turut merosotlah dunia deria rasanya. Begitulah juga keadaan iman. Semakin sempurna iman seseorang, semakin terasa manislah kepadanya iman itu.
Semakin sempurna iman seorang, semakin terasa manis iman dia. Sebaliknya, apabila iman seorang tidak sempurna, kemanisannya juga akan semakin berkurangan. Malah kadang-kadang dalam keadaan penyakit yang menimpa terlalu teruk, dia rasa menjadi berselarut dan tidak menentu. Yang manis dikatanya pahit, bab kata Al-Mutanabbi, seorang penyair Arab yang terkenal. Wa may yaku za qafamin murri maridi yajid murran bihilfa al-zulala. Bermaksud orang sakit yang pahit mulut akan berasa pahit walaupun air yang jernih lagi sedap diminum. Soalannya, Rasulullah SAW hendak mengatakan kesihatan rohani adalah sesuatu yang mesti dan diperlukan untuk seseorang itu merasai kemanisan iman. Sebagaimana kesihatan jasmani adalah sesuatu yang mesti dan diperlukan untuk seseorang itu merasai kemanisan madu misalnya. Dan di antara tanda seorang itu benar-benar rohaninya ialah apabila ada padanya 3 perkara yang disebutkan baginda SAW seterusnya. Apakah yang dimaksudkan dengan kemanisan itu? Manis-manis iman itu apa maksudnya? Para ulama berbeza pendapat tentang apa yang dimaksudkan dengan kemanisan iman itu. Berikut dikemukakan sebahagian daripada pendapat perbezaan pendapat tu lah. Pertama, kemanisan iman ialah keseronokan dan kelazatan yang dirasakan apabila beribadat dan melakukan ketaatan pada Allah. Jadi seronok iman dia, lazat rasanya ke semaya, ke buat ibadat, ke buat ketaatan. Yang kedua, apabila mengalami kesukaran dalam menegakkan agama Allah dengan menjunjung segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, tu rasa manis dia. Suka apa? Jual istilahnya juga dah. Dan apabila mengutamakan kepentingan akhirat daripada kepentingan dunia. Tu juga merasakan manis iman lah. Yang kedua, kemanisan iman ialah kepuasan dan kelegaan jiwa yang diperolehi dari apabila melaksanakan apa-apa tuntutan agama. Walaupun mungkin kerana adanya sedikit sebanyak penyakit hati, seseorang itu terasa juga malas dan lesu dalam melaksanakan perintah Allah lah, tuntutan agama. Namun kerana sedar akan faedah dan keuntungannya di dunia dan di akhirat, ia tetap melakukannya juga. Walaupun malas lesu pun, dia paksa diri dia buat juga. Ia tetap melakukannya dan setelah melakukannya, ia mendapat semacam kepuasan, rasa manis juga dah. Walaupun nafsu dia kata tak payah buat lah, semaya tak payah baca Quran atau semaya. Tapi ia paksa juga, dia berasa manis lah. Ubat yang pahit-pahit misalnya tidak disukai semua pesakit, tetapi ia tetap meneguknya. Lantaran sedar ubat yang pahit itu akan menghilangkan kesakitan yang ditanggungnya. Pesakit yang bijaksana sedar bahawa kepahitan yang terpaksa ditanggung hanyalah untuk sementara saja. Sedangkan kesakitan yang akan diperolehi daripadanya pula adalah berpanjangan. Contohnya kaki kecil manis gitu, dia merebok dah. Berus gigi tiap-tiap hari itu saja pun kadang-kadang terasa malas juga melakukannya. Fikiran bahkan kadang-kadang terganggu lah. Tetapi setelah sedar akan faedah gosok gigi ni, dan memikirkan kebaikan gosok gigi ni dalam jangka masa yang panjang, anda memberuskan gigi dengan senang hati juga. Setelah menjadi kebiasaan, anda berasa tidak selesa kalau tidak memberus gigi. Akhirnya memberus gigi beberapa kali sehari menjadi suatu kemestian pada anda dan semacam kepuasan serta kelegaan anda perolehi apabila memberus gigi. Rasa seronok betul. Hakikat kemanisan iman yang dirasai oleh orang-orang yang beriman. Para ulama juga berbeza pendapat tentang kemanisan iman yang dirasai itu. Adakah ia sesuatu yang hissi, memang dapat dirasai oleh dirinya, ataupun maknawi, benda maknawi lah. Ada yang berpendapat kemanisan iman itu adalah sesuatu yang abstrak dan niskala, tak ada skala-skala dia lah. Ia tidak dapat dirasai dan dikesan oleh dengan dirinya. Ia cuma dapat dimengerti dan difahami. Jiwa apabila kemanisan iman itu ada pada seorang, maka akan adanya juga kesan-kesan daripada manisnya iman. Antara kesannya ialah pertama, keyakinannya kukuh teguh terhadap apa yang dipercayai. Percaya sungguh ke Islam kepada Allah dan Rasul. Yang kedua, menurut patuh pada apa yang diimani. Dia kata percaya, beriman, percaya, dia kena buat dulu bukti keimanan dia. Yang ketiga, semacam keseronokan, kelazatan dan kepuasan jiwa dikecapi apabila melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Ada pula yang berpendapat kemanisan iman itu adalah sesuatu yang hissi dan memang dapat dirasai dari batin. Pendapat ini bagi mereka lebih tepat dan lebih kuat berbanding pendapat yang pertama tadi. Alasannya ialah, pertama, lafaz dan makna hadis terpelihara, tidak tergugat dan tidak memerlukan takwil. Lafaz dan makna hadis tak payah takwil. Yang kedua, banyak sekali terdapat contoh-contoh hidup dalam sejarah para sahabat dan as-salafus salih yang menyokong kemanisan iman dalam makna yang sebenarnya.
Berikut dikemukakan 3 contoh sahaja daripadanya. Ketika diambang pintu maut. Sayyidina Bilal bin Abi Rabah radhiyallahu Sayyidina Bilal bin Rabah mendengar rintihan isterinya bakarbahu. Aduh, hai sedihnya. Dia terus membuka mata dan berkata, wa tarabahu ghadan alqa al-aji al-ahibbatu Muhammadun wajizbahu. Aduhai seronoknya, sukanya kerana besok aku akan bertemu para kekasih, yakni Muhammad dan kumpulannya dah. Bila kata dah. Lihat Al-Qadi Iyad As-Shifa bi Tahrifi Huquq Al-Mustafa jilid 2 muka 23, Ibn Amir Al-Hajj Al-Madkhal jilid 2 muka 90, Ibn Taymiyah Minhaj Sunnah An-Nabawiyah jilid 6 muka 1. Yang B. Lihatlah apa yang dibuat dan diucapkan oleh bapa saudara Anas bin Malik, Haram bin Milhan. Haram bin Milhan ni anak bapa saudara pada Anas bin Malik lah. Haram bin Milhan seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau ditikam dari belakang dengan lembing, apa dia ni? Setelah beliau ditikam dari belakang dengan lembing sehingga menembusi dadanya sambil menyapu muka dan kepala dengan darah. Cuma mancuk keluar dari tubuhnya, beliau melakukan Allahu Akbar. Fustu wa rabbil ka'bati. Aku telah berjaya demi Tuhan Kaabah. Kisah beliau ini diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Ahmad dan lain-lain tokoh hadis. Cerita tentang sahabat Haram bin Milhan, bapa saudara Anas bin Malik. Imam Bukhari meriwayatkan secara ta'liq dalam sahihnya daripada Jabir bahawa ketika Nabi SAW dalam peperangan Zatul Riqa, pernah berlaku seseorang laki-laki, yakni seorang sahabat Ansari Nabi SAW, dipanah musuh ketika sedang bersemayang. Anak panah yang mengenainya itu menyebabkan darah terkeluar dengan banyak dari tubuhnya. Tetapi dia tetap rokok juga, sujud dan meneruskan sembahyangnya juga. Berdasarkan riwayat Abu Daud, Ahmad bin Khuzaimah, Ibn Hibban dan lain, sahabat itu telah terkena 3 anak panah. Tetapi kelazatan bersembahyang dan membaca Quran dalamnya mengatasi kesakitan kerana terkena anak panah. Ini juga merupakan salah satu contoh kemanisan iman yang dapat dikesan dalam lipatan sejarah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Lihat juga untuk semua perbincangan di atas, rujuk Fathul Bari jilid 1 muka 61, Umdatul Qari jilid 1 muka 147 hingga 148. Irsyadus Sari jilid 1 muka 140 hingga 141, Syarah Ibn Battal jilid 1 muka 66 hingga 148, Al-Kawakibud Darari jilid 1 muka 1 hingga 111, At-Tawdih jilid 2 muka 527 hingga 530, Kashful Bari jilid 2 muka 27 hingga 30, Nasrul Bari jilid 1 muka 233 hingga 234. Tufatul Qari jilid 1 muka 216 hingga 217. Itulah cerita tentang apa ni? Kemanisan email lah dah. Kesan daripada kemanisan email. Kita ini bicanya hakikat kemanisan email dah. Apa kena masuk ke kemanisan email dah? Perubahan yang menarik lah. Abu Kilabah habis dah perawi hadis. Kita masuk kepada erti cinta pada Allah dan kepada Rasulullah. Wallahu a'lam. Subhanakallah bihamdika subhanakumdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cinta kepada Allah dan kepada Rasulnya. Maksud cinta kepada Allah ialah sentiasa mentaatinya dan tidak menderhakainya. Maksud menyintai Rasulullah SAW pula ialah sentiasa berpegang teguh dengan syariat yang dibawanya, ajaran agama yang dibawa oleh Nabi lah. Di samping taat dan patuh kepada Nabi. Hadis di atas menyatakan bahawa kemanisan iman pasti akan dirasai seseorang. Ya, ada padanya 3 perkara tersebut dalamnya. Jadi orang akan rasa manis apabila ia ada 3 perkara tersebut lah. Salah satunya ialah menyintai Allah dan Rasulnya melebihi segala-gala yang lain. Ia secara tidak langsung mengandungi maksud orang yang benar-benar mentaati Allah dan Rasulnya adalah orang yang sudah ada padanya satu daripada 3 perkara yang akan membuatkannya merasai kemanisan iman. Jadi kalau ia benar mentaati Allah, dia taat pada perintah Allah dan Rasulnya, ada dah 3 daripada 3 perkara tu menyebabkan dia rasa iman iman dah. Di dalam Al-Quran Allah menyatakan salah satu tanda orang yang benar-benar menyintai Allah ni lah. Ada orang yang cintanya berbalas. Maksudnya bukan cinta kata bertepuk sebelah tangan tak. Cinta berbalas kata ni. Ia adalah orang yang mengikuti sunnah Rasulnya. Jadi cara nak dapat cinta Allah juga, ia kena ikut sunnah Rasul. Lihat firman Allah ini, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Bermaksud katakanlah, jika kamu benar-benar menyintai Allah, ikutilah daku.
Nescaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah Ali Imran ayat 31. Menghilangkan kemiskinan dah. Benda hak kita rasa tak payah, tak perhati dah. Ragu-ragu dah. Menghilangkan kemiskinan daripada dua hadis yang kelihatan nampak macam bertentangan dah. Timbul kemiskinan di sini. Kenapakah Nabi SAW menggunakan dhamir tasniyah? Ganti nama yang menunjukkan dua. Siwa huma dah. Selain keduanya. Yang mengumpulkan Allah dan dirinya sendiri. Padahal beliau SAW pernah menegur seorang yang berkata begitu dalam satu ceramahnya. Kata orang itu dah. Man yuti'illah wa rasulahu faqad rasyada. Wa man ya'simuhuma faqad ghawa. Nah dah. Kita kata gitulah. Bermaksud siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, sungguhnya dia telah mendapatkan petunjuk. Dan siapa yang derhaka kepada kedua-duanya, ya'simuhuma dah. Ya'sihuma dah. Yang berdahaka pada kedua-duanya, sesungguhnya dia telah sesat. Faqad ghawa. Mendengar kata orang itu, Nabi SAW bersabda, Bi'sal khatibu anta qul wa man ya'sillah wa rasulahu. Ya'sillah wa rasulahu. Bukan wa man ya'sihuma. Taksir Nabi taksir bi ya'sihuma dah. Bermaksud engkaulah penceramah yang paling teruk, kata Bi'sal khatib. Katalah begini, dan siapa yang derhaka kepada Allah dan Rasul, wa man ya'sillah wa rasulah. Derhaka kepada Allah dan Rasulnya. Muslim, Ahmad, Ibn Abi Syaibah, Baihaqi dan lain. Situ dia kena bukan ya'sihum ada ya'sillaha wa rasulahu dah. Maksudnya adalah secara terpisah di antara Allah dan Rasulnya, bukan kedua-duanya dikumpulkan bersama-sama dalam satu dhamir tasjah huma, tak saya huma dah. Kedua-duanya. Berapa jawapan kepada kemusyrikan di atas telah diberikan oleh para ulama, antara lainnya adalah seperti berikut. Nabi sedikit buat. Nah. Dah. Siwa huma tak. Tapi hak ni pula Nabi lari hadisnya. Jawapannya gini lah, setengah ulama faham. Setengah ucapan seperti khutbah wa'az. Pengingatan dalam lain menghendaki perincian dan penjelasan. Dalam keadaan itu tidak elok digunakan perkataan-perkataan atau ayat-ayat yang ringkas dah boleh mengejurkan dah. Kalau siapa kau boleh keliru, tak boleh lah dah. Itulah sebabnya Rasulullah SAW menegur penceramah berkenaan dengan kata baginda SAW, Bi'sal khatib anta, engkau lah penceramah yang paling teruk dah. Setengah ucapan dan khutbah pula boleh lebih elok diringkaskan. Khutbah hajat seperti khutbah nikah dan lain. Misalnya khutbah hajat panggil dia. Lebih elok dalam bentuk yang padat dan ringkas. Kerana itu terdapat juga hadis yang menyatakan Nabi SAW sendiri berkhutbah hajat. Itulah dengan dari segi penggunaan dhamir tasniyah tu Nabi guna juga humara. Ganti nama yang menunjukkan dua, yang mengumpulkan Allah dan Rasulnya ada. Lihat teks ni ni. Ni hak Nabi baca lah. Man yuti'illahu rasulahu faqad rasyada wa man ya'sihima fa innahu la yadurru illa nafsahu wa la yadurru Allah syai'a. Bermaksud siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, sesungguhnya dia telah mendapat petunjuk. Dan siapa yang terhaka kepada keduanya, wa may ya'sihima dah. Sesungguhnya dia telah memudaratkan, tidaklah memudaratkan kecuali dirinya sendiri. La yadurru illa nafsahu. Dia tidak memudaratkan Allah sedikit pun. Wa la yadurru Allah syai'at. Abu Daud, Baihaqi dan Tabrani. Demikian juga dengan hadis Anas di atas yang sedang dibincangkan sekarang. Ia memang sengaja disabdakan oleh baginda SAW dalam bentuk yang ringkas. Seperti itu dengan mengumpulkan Allah dan Rasul dalam satu dhamir tasniyah supaya mudah dihafal dan mudah diingati oleh umat. Dah, tu pendapat pertama. Okey, pendapat kedua pula dah. Hadis yang melarang penggunaan dhamir tasniyah yang mengumpulkan Allah dan Rasul lebih patut diutamakan daripada hadis yang zahirnya menampakkan keharusan penggunaannya kerana beberapa alasan kaedah berikut dah. Jadi ada ulama ni dia kata tak usah guna jugalah. Daripada hadis hak Nabi guna tu, dia pakai hak Nabi lagi. Dah. Kerana ada kaedah lah. Kaedah pertama A dah. Kerana hadis yang melarang merupakan sunnah qauliyah, kata-kata Nabi, suruhan Nabi. Sedangkan hadis yang dianggap sebagai mengharuskannya pula hanyalah berupa sunnah fi'liyah Nabi. Ucapan Nabi saja utama kata-kata Nabi, suruhan Nabi daripada perbuatan Nabi. Sunnah fi'liyah dalam hal ini berkemungkinan besar mempunyai peristiwa dan latar belakangnya tersendiri. Waqi'atun hal la umumul hal. Mungkin ada sebab
bukan sebab umum lah, sebab ada sebab tertentu Nabi lagi guna huma nyak si huma dah, nyak si huma. Yang B dah, kaedah kedua dah, dalam kes pertentangan berlaku di antara riwayat yang melarang mani' dan yang mengharuskan majiz. Pada umumnya riwayat yang melaranglah dia terjehkan sekadar umumnya itu utamakan hak Nabi lagi. Mungkin Nabi sebut tu boleh untuk Nabi sahaja ke khususan Nabi ke ada juga kan. Kita utamakan hak Nabi lagi. Yang ketiga, kaedah tiga, hadis yang melarang penggunaan dhamir tasniyah yang mengumpulkan Allah dan Rasul merupakan nakilun 'anil asl. Dalil yang memindahkan sesuatu daripada hukum asalnya. Hadis zahirnya membenarkan pula adalah baqi 'alal asli. Dalil tentang kekalnya suatu asal adalah hukum asalnya dah. Jadi kekal suatu atas hukum asalnya, benda asalnya memanglah boleh mana. Menurut kaedah usul, segala benda atau perkara asalnya hendaklah dianggap harus terlebih dahulu, kecuali ada dalil yang mengharamkannya, barulah ia dianggap terlarang atau haram. Dalam kes ini, hadis-hadis yang zahirnya mengharuskan itulah yang dikira asal. Sementara asal hadis yang melarang pula dianggap sebagai nakilun 'anil asli. Dalil yang memindahkan sesuatu daripada hukum asalnya. Apabila berlaku pertentangan di antara baqin 'alal asli, bakun 'alal asli, dalil tentang kekalnya sesuatu atas hukum asalnya, dan nakilun 'anil asli, balik memindahkan sesuatu daripada hukum asalnya, perlulah diutamakan nakilun 'anil asli daripada bakun 'alal asli. Antara bukti yang menyokong kaedah ini ialah riwayat-riwayat yang merupakan nakilun 'anil asli itu sundan mengemukakan satu kaedah kuliah. Kaedah umum semua sekali ya. Sedangkan kaedah kuliah seperti itu tidak dapat diambil daripada riwayat-riwayat merupakan bakin 'alal asli. Yang ketiga, perbuatan mengumpulkan Allah Rasul dalam satu dhamir tasniyah merupakan khususiyah Nabi SAW. Macam tadi lah, maksudnya khusus perbuatan Nabi saja. Ia hanya dibenarkan kepada Rasulullah SAW. Ini pendapat ketiga dah. Pada Nabi ya boleh nak, kepada Rasulullah SAW. Orang-orang lain tidak dibenarkan menggunakannya. Ni kena ingat kalau dia suruh nak pakai, kalau betul selipan Nabi kau ke apa-apa. Kalau ada dengan maksud tertentu tak boleh lah. Cok tangan, cok cincin Muhammad Rasulullah dah. Adakah kita boleh guna ni? Dah. Itulah sebabnya bagi Rasulullah melarang orang menggunakannya, ada jugalah Nabi lagi. Walaupun benda Nabi buat, orang lain tak boleh buat. Alasan kenapa orang selain Rasulullah SAW tidak dibenarkan menggunakannya ialah kerana penggunaan seperti itu huma atau boleh mengelirukan setengah orang tentang kesamaan kedudukan Allah dan Rasulnya. Nak takut orang ni akad Nabi supaya Tuhan dah. Macam ada terwujud Muhammad gitulah. Jadi ada kalau guna pok-pok ni guna tak boleh. Sebab itu kita kalau bincang bab istirasah ke apa, kalau pok sufi guna tak boleh. Pasal dia akad tak boleh je. Rijal ghaib ni ada sifat-sifat ketuhanan dah. Dia cerita pasal keramat al-awliya dah. Keramat nak kerat Nabi pun Tuhan. Tak boleh dah. Keramatul awliya. Jadi pok-pok ni kalau bincang hukum ke apa, dia tak boleh kata, harus kena kata hari ataupun syirik lalu kafir. Sebab pokok dia ni dia ada kepercayaan lain selain daripada istirasah ke apa. Begitu juga sini. Ada setengah-setengah manusia ni, Ibu Huma tu dia akad Nabi ni. Bukan main. Lebih hak. Nabi mungkin dengar. Dia kecek puji macam ni, pun nak akad. Aku lebih hak ni. Secara tidak langsung ia boleh mengheret mereka ke kancah kesyirikan. Adapun Rasulullah SAW sendiri, Nabi sendiri, maka bagi dia terpelihara, dia terkeliru dalam soal ini. Nabi sendiri tidak akad Nabi lebih hak dah. Jadi orang hak ta'asud ni ada hak lebih hak dah. Gitulah. Kadang kita tak mikir siapa tak tu je akad seseorang dah. Lepas tu okey dah. Yang keempat, sama seperti jawapan yang ketiga tadi juga, cuma kebimbangan tidaklah kerana ia mungkin mengelirukan orang-orang lain sahaja. Malah orang yang berucap itu sendiri juga dibimbangi akan terheret ke kancah syirik. Lebih kurang tiga saja. Okey cik tu nak taksub ke apa ya akad Nabi serupa Tuhan. Okey cik gitu huma dia tak serupa dengan orang lain huma dah. Yang kelima dah. Sabda Rasulullah SAW, orang yang menyintai Allah dan Rasulnya melebihi kecintaannya kepada selain keduanya siwa huma,
mengisyaratkan bahawa kecintaan pada Allah dan Rasulnya itu dikehendaki bersepadu. Ini cerita pasal cinta ni. Cinta kena sekali. Tak boleh kita kata cinta pada Allah ni ikut aku saja, tak boleh ikut sunnah, tak boleh. Kena serentak dah. Kecintaan kepada salah satu daripadanya secara terpisah-pisah adalah perbuatan yang sia-sia dan tiada nilainya segi agama dah. Dah, tak ada. Nak akak Tuhan suku, Allah suku, dok je serentak. Akak Rasul pun, tak pada Rasul pun, jangan sahabat, tak. Nama syirik ke Allah, kena serentak gitulah. Allah saja dicintai tanpa Rasul tidak terima. Ada setengah tak nak cinta Allah lah, tak usah ikut sendiri lah. Rasul saja dicintai tanpa Allah juga tidaklah diterima dah. Itulah maksud tersirat di sebalik sabda Rasulullah SAW, mimma siwahuma, menggunakan dhamir tasniah, dhamir dua orang itulah yang menggambarkan Allah dan Rasulnya. Berbeza dengan penceramah yang tegur oleh Nabi SAW, kerana kata-katanya amay ya'sihuma faqad ghawa, membayangkan seolah-olahnya seorang itu baru tersesat. Bila ia menderhaki Allah dan Rasul kedua-duanya sekali. Padahal bukankah menderhaki Allah saja atau Rasul saja pun boleh menyebabkan seorang tersesat. Dah. Salah satu pun sesat juga dah. Imam Tahawi berpendapat, Nabi SAW menegur penceramah berkenaan tidak kerana lain, melainkan kerana dia telah waqaf berhenti di tempat yang tidak sepatutnya waqaf. Ini pendapat Imam Tahawi dah. Seolah-olahnya orang itu berkata, man yuti'illah wa rasulahu faqad rasyada wa man ya'sihima. Sampai sahaja di sini dia terus waqaf dan berhenti tanpa menyambung terus kata-katanya faqad ghawa. Selepas itu, ini pendapat Imam Tahawi. Kerana dengan berhenti pada perkataan ya'sihima tanpa menyambung terus dengan faqad ghawa, selepas itu makna ucapannya akan berubah kepada siapa yang tak kepada Allah dan Rasulnya sungguhnya telah mendapat petunjuk, dan siapa yang derhaka juga. Dah. Jadi orang yang mendapat petunjuk itu bukan sahaja orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, orang derhaka kepada kedua-duanya juga mendapat petunjuk. Soalan gitu jadi. Bukankah makna ucapannya telah berubah teruk dengan sebab waqaf di tempat yang tidak sepatutnya waqaf? Itulah sebenarnya yang tegur oleh Rasulullah SAW itu, kata Imam Tahawi. Habis itu. Habis lama mak kita. Ada lagi ada. Wallahu a'lam. Sekatu dulu. Subhanakallah wa hamdika subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik masuk menyertai seorang semata-mata kerana jadi hadis terpanjang. Dah. Lepas Nabi kata cerita ke Allah dan Rasul tu, ada sambung yang hadis dah. Menyertai Allah dan Rasulnya melebihi kecintaannya pada selain keduanya. Syarat kedua untuk orang itu dapat manisnya rasa kemanisan iman. Orang yang menyertai seseorang, semata-mata kerana menyertai seorang semata-mata kerana Allah. Cerita seorang semata-mata kerana Allah. Nak syarah hadis ni pula. Maksudnya menyertai seorang semata-mata kerana Allah. Perkara kedua jadi disebut oleh Nabi SAW, jika ada pada seorang tentu ia akan merasai kemanisan iman. Ialah apabila ia menyertai seseorang semata-mata kerana Allah, bukan kerana hartanya, kedudukannya, pangkatnya, kecantikannya dan sebagainya, bukan kerana lain, bukan kerana dunia lah. Maksud menyertai seorang semata-mata kerana Allah ialah kerana tuntutan agama Allah. Kerana agama sungguh, kerana benda tu kait dengan agama dah. Seperti menyertai dan mengasihi seorang kerana ketakwaannya dan kepatuhannya kepada Allah, atau kerana ilmu agama yang tinggi dan berguna kepada masyarakat serta budi pekertinya yang mulia. Kerana itu tak apa. Itulah yang dikatakan menyertai seorang semata-mata kerana Allah SWT. Imam Malik pernah berkata, al-mahabbatu fillahi min wajibatil Islam wa huwa da'bun awliya illah ta'ala. Maksud cinta kerana Allah itu termasuk salah satu kewajipan Islam, dan ia merupakan perangai para kekasih Allah Ta'ala. Bukan main. Cinta kerana Allah tu wajib. Perangai para kekasih Allah. Hadis ke-16 di atas terdiri pada 3 bahagian yang bersenambungan. Kisah ni kait mengait lah. 3 macam orang dikatakan oleh Rasulullah SAW tadi pasti akan mendapat kemanisan iman dalam hadis di atas. Jika di An-Nisa dapat dibahagikan pada 3 bahagian. Pertamanya, man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Itu bahagi pertama. Yang keduanya, wa man ahabba 'abdan la yuhibbuhu illa lillahi 'azza wa jalla. Dan tidak dia menyertai seseorang,
melainkan kerana Allah Ta'ala dah. Yang ketiganya ialah wa man yakrahu ay ya'uda fil kufri ba'da iz anqadhahu Allahu minhu kama yakrahu ay yulqa fin nar. Dah. Dia benci kalau dia kembali kepada kufur setelah dia dilepaskan oleh Allah daripada apa yang dia bencinya dah. Seperti mana dia benci masuk neraka lah. Daripada tiga bahagian orang ini, orang yang pasti daripada tiga bahagian orang yang pasti akan merasai kemanusiaan iman itu, yang mula-mula sekali disebut oleh Rasulullah SAW ialah orang yang menyintai Allah dan Rasulnya melebihi kecintaannya kepada selain keduanya. Ini nombor satu dah. Ini bahagian mula sekali. Bila Allah dan Rasulnya dicintai, seseorang melebihi segala sesuatu yang lain. Sudah tentulah orang-orang lain dicintainya juga akan dicintai semata-mata kerana Allah Ta'ala. Ia kait dah. Atau dengan kata lain, dicintai dengan penuh ikhlas. Kerana agama, kerana Allah dan Rasul juga lah. Ia bukan kerana dunia dah. Bahagian kedua hadis sebenarnya merupakan kesan atau hasil daripada bahagian pertama. Kalau kita perhati mana ada kaitan dah. Ia betul-betul saya cinta ke Allah dan Rasul yang akan menyebabkan dia cinta kepada yang melibatkan Allah dan Rasul. Apabila cinta seorang kepada Allah dan Rasulnya mengatasi dan menguasai cintanya kepada segala sesuatu yang lain, cintanya kepada semua manusia pun pula berasaskan keikhlasan juga, berdasarkan cinta kepada Allah dan Rasul juga. Maka tentu sekali orang itu akan membenci dengan sepenuh hatinya kepada kekufuran. Kerana itulah baginda SAW meletakkan sabdanya, wa man yakrahu ay ya'uda fil kufri ba'da iz anqadhahu Allah minhu kama yakrahu ay yulqa fin nar. Itu pada bahagian ketiga hadis lah. Kebencian pada kekufuran yang amat sangat itu digambarkan oleh Rasulullah SAW bagaikan ia akan dilemparkan ke dalam api. Tidak ada siapa pun di dunia ini suka ia dicampakkan ke dalam api. Lihatlah betapa harmoni dan saling berkaitannya ketiga-tiga bahagian hadis di atas di antara sesamanya. Nampak? Saling berkait dah. Lepas tu sambung dengan hadis pula dah. Dan ketiga, orang yang tidak suka kembali kepada kekafiran. Sebagaimana ia tidak suka dilemparkan dalam api dah. Ini bahagian terakhir, bahagian ketiga dah. Tak suka kembali kepada kafir, sebagaimana ia tidak suka dilemparkan dalam api dah. Tadilah ayya'uda fil kufri ba'da iz anqadahu. Dah. Jadi dia benci wa ma yakrahu ay ya'uda. Wa ma yakrahu ay ya'uda fil kufri ba'da iz anqadhahu Allah minhu kama yakrahu ay yulqa fin nar. Itulah maksud sabda Rasulullah SAW kembali pada kekafiran. Rasulullah SAW menyebutkan kembali kepada kekafiran di sini memandangkan kebanyakan orang yang memeluk agama Islam pada ketika itu pada asalnya adalah kafir, namanya hak kafir. Mereka telah memeluk agama Islam dengan meninggalkan kekufuran. Itu dah. Ada pun orang yang berasal kepada keturunan Islam. Zahir kata-kata Nabi SAW kembali kepada kekafiran itu tidak ada kena-mengena lah dengannya kalau kira dah. Apa artinya ia kembali kepada kekafiran kalau ia tidak pernah pun jadi kafir dah. Maka para ulama mengatakan jika sabda Rasulullah SAW hendak dikaitkan juga dengan orang-orang Islam sejak turun-temurun lagi Islam dah. Tok nenek Islam dia pun Islam dah. Seharusnya perkataan na'ud terlebih dahulu dipakai dengan makna majazinya. Kena pakai majazi lah. Makna majazi bagi perkataan na'ud tu, na'udu itu ialah apa ni? Sirurah menjadi masuk bertukar atau berpindah kepada yang lain kan. Jadi kalau nak faham orang zaman Nabi tu tak apalah, zaman lah. Kapal Islam zaman lain ni tak sikit lah, ada lah malah tu boleh pakai lagi. Kita ni hak nak Islam keturunan ni tak pakai hadis negara ni. Jadi dia kata kena makna majazi. Masuk bertukar berpindah kepada yang lain tu tak sirah. Jadi sabda Rasulullah itu seharusnya ditakdirkan begini dah. Wa man yakrahu ay yasira fil kufri ba'da iz anqadhahu Allah minhu kama yakrahu ay yulqa fin nar. Jadi orang tidak suka menjadi kafir dah. Ay yasira fil kufri dah. Kama yakrahu ay yasira fil kufri. Orang yang tidak suka menjadi kafir masuk ke dalam kekufuran ataupun masuk dalam kekufuran setelah ia diselamatkan oleh Allah. Sebagaimana ia tidak suka dilempar ke dalam api. Barulah kita boleh pakai kita yang telah Islam keturunan ni dah. Tidak ada lagi dalam terjemahan ini rangkai kata kembali kepada kekafiran. Tadi disebabkan oleh perkataan ya'udah tidak dipakai dalam makna hakikinya. Malah makna majazi bagi perkataan itu telah mengambil alih tempatnya. Pecahan perkataan na'ud dengan makna siruratun
ada digunakan oleh Allah dalam Al-Quran sendiri. Ada tak? Oleh itu tidak ada kesalahan memalingkannya daripada makna asalnya kepada makna lain. Kerana ada sokongan daripada Quran sendiri dah. Jangan tak ada sokongan dah. Ni pakai irtafa'ai dah. Apa dah istiwa anak arus tu pakai dengan maksud istawa dah. Pakai no syair sokongan. Syair pula syair. Oh kafir dah. Oh kristi ke. Tak boleh lah. Tu dah. Ni ada sokongan banyak dah. Sebagai contohnya firman Allah berikut ini. Qala al-mala'u alladhina istakbaru min qawmihi lanukhrijannaka ya Shu'aib walladhina amanu ma'aka min qaryatina aw lata'udunna fi millatina. Qala awalau kunna karihin. Maksudnya ketua-ketua yang sombong dari kaumnya, yakni Nabi Shu'aib berkata, sesungguhnya kami akan mengusirmu wahai Shu'aib. Dan orang-orang beriman yang menjadi pengikut-pengikutmu dah. Jadi Nabi Shu'aib kata, kami akan usirmu Shu'aib. Dan orang beriman yang menjadi pengikut-pengikutmu dari negeri kami ini, jadi apakah usir dah? Atau kamu berpindah bertukar kepada agama kami? Nah, kafir katalah kepada Shu'aib. Jadi Nabi Shu'aib menjawab, apakah kamu akan mengusir kami sekalipun kami tidak menyukainya? Soalan orang yang dapat. Jadi situ dia kata, aw la ta'udunna fi millatina. Ud situ bukan maksudnya kembali apa agama kami dah. Kamu tu Nabi Shu'aib dah asal-asal bukan kafir, punya budak bukan kafir Nabi dah. Jadi dia berpindah bertukar pada agama kami itu atau berpindah kembali pada agama kami dengan maksud berpindah bertukar kepada agama kami. Jadi bukan maksud jadi kembali. Maksud Nabi seolah Nabi Shu'aib tu dulu kafir sembah Allah tidak dah. Raka kata aula ta'udunna fi millatina seharusnya diterjemahkan seperti di atas dengan dipalingkan makna asal dan makna hakikinya kepada makna majazinya iaitu siruratna. Sebabnya ialah kalau makna asalnya kembali dipakai, nescaya kandungannya tidak akan menepati kenyataan sebenar. Dan antara Nabi Shu'aib dan keluarga baginda sekurang-kurangnya tidak pernah hidup dalam kafiran. Nabi Shu'aib bukan pernah kafir dia ni. Memang keturunan dia sembah Allah. Memang tidak pernah kafir dia. Nabi Itulah sebabnya Imam Qurtubi mentafsirkan au la ta'udunna fi millatina dengan katanya au la tasirunna ila millatina. Bermaksud atau kamu berpindah bertukar kepada agama kami. Lihat untuk semua perbincangan di atas dalam kitab Fathul Bari jilid 1 muka 61 hingga 62, Umdatul Qari jilid 1 muka 148 hingga 150. Irsyadus Sari jilid 1 muka 141, Syarah Ibn Battal jilid 1 muka 67 hingga 68. Al-Kawakib ad-Daruri jilid 1 muka 11 hingga 12, At-Tawdih jilid 2 muka 530 hingga 532. Kashful Bari jilid 2 muka 30 hingga 37, Nasrul Bari jilid 1 muka 234 hingga 236, Tuhfatul Qari jilid 1 muka 216 hingga 217. Habis tu bab yang ke-9 dah. Subhanakallah wa hamdika subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.